kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Kita dan aku langkah berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Kita semua nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, visi pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. I love UPSI. You love UPSI. We love UPSI. I love UPSI. You love UPSI. We love UPSI. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI. Tak setuan semester berapa? Kita dah start je kejap. Okay. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, assalamualaikum kepada semua penonton-penonton live pada hari ini. So, alhamdulillah bertemu kita pada hari ini dengan Sembang Santai 2.0 di bawah anjuran Persatuan Mahasiswa Sains Pertanian UPSI. So, sebelum kita teruskan dengan program kita pada hari ini, lebih suka saya berkongsi sedikit program yang sedang berlangsung pada hari ini, sebab hari ini Persep kita ada 3 program yang berjalan secara langsung, iaitu yang pertama adalah hari ini bermula pada program sekarang, iaitu Sembang Santai dengan bertajuk Persediaan Bakal Guru sama panel kita Cik Jamalia Mati Sajali. Yang seterusnya bermula pukul 9 pagi tadi, kita ada program nak sihat dengan nasihat. Panel dia Tuan Anwar bin Ahmad, merupakan guru daripada Kolej Vocasional Pertanian Teluk Intan juga, dan sedang berlangsung juga webinar secara tertutup, iaitu dengan tajuk pembuatan makanan ternakan homemade. Webinar di Google Meet secara tertutup. Untuk dapatkan link webinar ini boleh rujuk di Facebook Persep Persatuan Mahasiswa Sains Pertanian UPSI. So, okay, untuk memulakan dengan program ini, suka saya memperkenalkan panel kita pada hari ini dengan tajuk kita hari ini adalah persediaan bakal guru. Dan saya perkenalkan panel kita pada hari ini adalah Cik Jamalia binti Sajali, iaitu kaunselor daripada Kolej Vocasional Pertanian Teluk Intan. So, saya rasa lebih senang saya dengan nama gelaran lah Kak Jas. Okay, Ya, boleh. Kak, selamat datang dan terima kasih sanggup menjadi panel kita, mampu menjadi panel kita pada untuk hari inilah. Okay.
So tanpa membuang masa lagi, mungkin Kak Jah boleh cerita sedikit pengalaman Kak Jah dah berapa tahun menjadi kaunselor, dan adakah di KVTI adalah tempat Kak Jah pertama posting dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada bakal-bakal guru kot yang menonton ya. Ya, betul. InsyaAllah ya, hari ini saya akan bersama dengan anda semua. Okey, sukalah saya kenalkan diri saya sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut persediaan bakal guru ni. Okey, saya Cik Jamalia binti Sajali, iaitu kaunselor profesional pertanian Teluk Intan. 15 tahun ya telah berkhidmat sebagai kader, dan memang first posting ni Hafiz bermula di Kolej Vocational Pertanian Teluk Intan. Dulu dikenal sebagai SMT, SMV, dan sekarang ni dah ubah dah transform kepada Kolej Vocational. Ya, betul. Ya, betul tu Kak Jah. Saya rasa kalau salah saya masa saya 2009 SPM pun rasa Kak Jah ada lagi time tu lah. 15 tahun. 15 tahun dah. Lama tu. Okey. So kita kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ni, iaitu dengan persediaan jadi seorang guru. So mungkin ada persoalan ni. Boleh tak akak dah berpengalaman selama 15 tahun, boleh tak akak cerita sikit apakah ciri-ciri menjadi seorang pendidik yang berkualiti ni yang akak dah tengok sebagai kaunselor? Akak dah tengok 15 tahun guru baru masuk, macam mana kualiti dia dan apakah kualiti-kualiti yang sesuai untuk menjadi seorang guru ni? Okay. Terima kasih Hafiz ya, pertama sekali sebab sudi jemput saya. Okey, untuk berkongsi tentang persediaan bakal guru ni, saya cuba berkongsi tentang pengalaman saya lah. Okey, mungkin kalau ada yang menonton ini di kalangan guru-guru, mungkin boleh share pengalaman masing-masing ya. Kita tengok lepas ni macam mana setiap orang ni pengalaman dia berbeza. Setiap orang mempunyai persekitaran yang berbeza. Okey, orang sekalian yang berbeza. Jadi pengalaman tu sebenarnya pengalaman yang berlainan pada setiap orang. Okey, di sini kalau kita nak tengok ciri-ciri pendidik yang berkualiti tu, okey, pertama sekali lah bagi saya, perkara yang penting adalah kita perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Sebab pertama sekali kita memang bersama-sama dengan pelajar, bersama dengan rakan sekerja, sentiasa ada hubungan dengan ibu bapa. So kemahiran komunikasi itu sangat penting bagi seorang pendidik. Okey, yang duanya mestilah seorang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan diri sebagai seorang pendidik, ya, yakin dalam menyampaikan ilmu, berketerampilan, kemas, ya. So itu perkara-perkara yang perlu dibina sejak daripada pengajian supaya nanti keluar kita boleh bersedia, kita nampak bersedia untuk menjadi seorang guru. Okey. Ciri-ciri lain ni sebagai seorang pendidik, untuk bersedia sebagai pendidik berkualiti ni adalah cekap dalam melaksanakan kurikulum. Ya, macam you all sendiri dah terdedah dengan pedagogi, dah terdedah dengan etika perguruan dan sebagainya. Jadinya kita perlu cekap untuk melaksanakan kurikulum. Ya, perlu ada perancangan, perlu bersedia melaksanakan PDP secara berkesan, ya, mengawal bilik darjah dan sebagainya. Okey, yang lain-lain, persediaan lain tu kalau saya tengoklah, ya, kita ni perlu mempunyai daya tahan dalam bidang kita. Kita mestilah berdaya tahan menghadapi cabaran profesionalisme kita. Ya, maksudnya kita sekarang ni kalau kita tengok perkembangan dunia pendidikan ni semakin pantas, ya. Dalam sekelip mata kita terdedah dengan PDPR. Kita perlu melaksanakan PDPR secara norma baru. Ya, jadi kalau kita tak mempunyai daya tahan, mungkin tekanan atau stres tu boleh menyebabkan kita cepat give up, ya, tak mampu untuk mengikuti perkembangan semasa dalam dunia pendidikan ni.
Okey, bagi saya perkara-perkara itulah ya antara ciri-ciri yang penting sebagai seorang bakal pendidik. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak merupakan ciri-ciri yang cakap sebagai seorang pendidik sebenarnya memang itulah ciri-ciri sebenarnya. So daripada pengalaman saya sendiri kat Jah, tengok saya dah LM, saya dah kontrak kat sana setahun dan datang untuk membantu mengajar pun, itulah sebenarnya ciri-ciri yang saya nampak kan, daripada seorang guru senior sampailah ke yang junior lah. So kita ubah sikit aja kita, iaitu sepanjang akak dah 15 tahun, boleh tak akak kongsi cabaran-cabaran menjadi seorang pendidik ataupun dengan lebih sinonim dalam bidang akak kaunselor. Yalah, kita faham budak-budak vocational ni bukannya datang, yalah not tak semuanya daripada sikap yang ataupun mindset yang cakap budak yang bijak pandai, dan dia orang pun kita faham budak-budak generasi sekarang, generasi Z, dia ada bermacam-macam perangai. So macam mana akak boleh atasi sebagai kaunselor atasi perkara-perkara macam ni? Okey, cabaran ataupun kita punya tanggungjawab sebagai pendidik ni sebenarnya sangat luas, Hafiz ya. Kepada bakal-bakal pensyarah ataupun bakal-bakal guru kat luar sana pun, kita dah kena dia bahawa cabaran kita ataupun persediaan kita untuk menjadi pendidik ni sangat luas. Dia tidak orang kata apa, dia dah tak dengan satu-satu cabaran je. Kalau saya bercakap tentang cabaran tersebut, mungkin orang lain kan. Setiap orang tu menghadapi cabaran yang berbeza. Tapi bagi saya sebagai seorang kaunselor, telah 15 tahun berkhidmat, mungkin cabaran ataupun saya punya pengalaman tu tak banyak ya, tak meluas macam-macam kawan-kawan di luar sana, tapi saya cuba kita cuba buat yang terbaik. Sebab sebagai pendidik ni tanggungjawab dia sangat besar. Kita ada tanggungjawab kepada pelajar, kita ada tanggungjawab kepada ibu bapa, kita ada tanggungjawab kepada rakan sekerja, kita juga ada tanggungjawab kepada pusat pentadbiran sekolah kita ataupun KB. Jadi setiap cabaran tu kita perlu hadapi dengan keadaan yang rasional lah. Okey, tak semestinya kata saya tak pernah stres, tak pernah okey je. Ada juga stres tu memang ada pada setiap orang, tapi kita cepat rasional, kita kena cepat pujuk diri kita supaya kita akan jadi okey. Okay? Antara cabaran-cabarannya macam kita tengok sekarang lah, perubahan ataupun perkembangan akademik dunia pendidikan ni sangat luas dan sangat cepat. Tiba-tiba je perubahan daripada masa ke masa. Okey, sentiasa kena adaptasi dengan perubahan-perubahan semasa. Okey. Dalam sebagai kaunselor, mungkin nanti cikgu-cikgu, bakal-bakal guru di luar sana yang sedang menyaksikan live ni, satu hari nanti akan berada di sekolah, ya, berada di sekolah, kenalilah kaunselor supaya dia boleh membantu anda, memberi sokongan kepada anda, dan juga turut memberi motivasi kepada anda, dan juga sama-sama untuk menguruskan masalah. Okey? Cabaran-cabarannya biasalah ya, sebagai kaunselor ni pertama kita kena memastikan perkhidmatan yang kita laksanakan tu berkesan. Ya, kita ada sesi kaunseling, kita ada bimbingan kaunseling individu kelompok. So kita ada melaksanakan program. Jadi kita nak pastikan bahawa yang kita buat tu mempunyai kesan yang panjang kepada pelajar. Ya. Yang kedua, profil pelajar yang berbeza. Ya, dulu latar belakang pelajar ni memang berbeza antara satu lain. Dulu kita mungkin tengok pelajar miskin dan kategori miskin dan kaya je. Sekarang ni macam-macam kategori pelajar. Pelajar cicir, pelajar yang latar belakang ekonomi B40 dan sebagainya. Jadi itu pun salah satu cabaran lah yang kita perlu hadapi. Okey, lain-lain contohnya kita kena pastikan kami sentiasa kena bersedia untuk pembangunan disiplin pelajar.
pendidikan kerjaya yang semakin berkembang luas sekarang ni. Kita nak cerita kepada pelajar, apa kejayaan you lepas ni? Lepas you tamat pengajian, you akan ke mana? So sekarang ni kita sebagai kaunselor, kita kena up to date lah. Mengejar informasi. Tak boleh dah kita menunggu. Okey, ada sebagainya lah. Termasuk perkembangan psikososial dan kesejahteraan mental. Itu pun bertanggungjawab inilah sebagai kaunselor kolej memastikan pelajar berada dalam keadaan sejahtera, belajar dalam keadaan dapat mengurangkan stres dan pelajar yang dapat berdikari khususnya di asrama. Okey. Itu je lah Hafiz. So okay, Kak Jam, mungkin saya boleh kongsi sikit. First time dulu masa saya menjadi selaku seorang guru kontrak lah dalam setahun di sana, saya tahu bahawa setiap cikgu kita bukan terikat untuk mengajar sahaja. Kita terikat dengan kerja-kerja lain. Ada cikgu yang mengajar dan terikat dengan disiplin. Dan mungkin penonton-penonton semua yang bakal-bakal guru ni, kita kena tanam mindset kita. Kita mengajar ini dan kita kena ada tahu kemahiran jadi guru disiplin. Kan ada kala kita kena membantu, kan, dan sebenarnya ada kala kita kena membantu kaunselor, kan. Itu yang saya nak share lah sebenarnya. Bila Kak Jah kita buka tajuk ni kan, sebenarnya kita dah cakap apa? Kita cikgu ni kena multi function lah orang cakap kan. Sebenarnya tugas cikgu ni kalau kita nak justifikasikan kepada satu-satu aspek je sebenarnya setiap betul ada cabaran ataupun peranan setiap orang tu berbeza. Sebenarnya dunia pendidikan ni luas. Tanggungjawab sebagai pendidik ni pun besar sebenarnya. Bukan setakat mengajar je, banyak perkara lain yang kita perlu sama-sama laksanakan. Saling bantu, bekerjasama. Okay. Jadinya kalau macam itulah sebab itulah kita kena ada kemahiran komunikasi yang berkesan lah supaya kita dapat sama-sama kembangkan dunia pendidikan profesional kita sebagai seorang pendidik. Okay. So sebelum saya pergi persoalan yang seterusnya, mungkin saya info sedikit mengenai sekiranya ada sebarang persoalan boleh tulis di ruang komen ya. Yeah. So kita pergi pada yang seterusnya. Sebagai guru kaunselor, macam mana macam Kak Jas dah 15 tahun, macam mana akak mendekati jiwa pelajar tu sendiri, kan? Kita tahu pelajar ni bermacam-macam bermasalah, kan? Kita tak tahu, ada yang kita tengok AP mungkin ada masalah, ada yang dapat masalah, dia mungkin bermasalah, kan? Tapi sebagai kaunselor ataupun sebagai saya rasa beranggapan bukan kaunselor sajalah, guru biasa sekalipun, macam mana kita nak ada skill untuk kita mendekati jiwa pelajar ni sebenarnya? Okay, Hafiz dan semua bakal guru, kita kena ingat ya, semua guru adalah guru disiplin, semua guru adalah guru bimbingan. Okay, dua konsep ni kita kena pegang. So kita tak boleh nak harapkan untuk pemantauan disiplin itu adalah peranan guru disiplin ataupun pengawas. Ataupun PKM. Kalau di KB panggil timbalan sokongan akademik. Semua guru tu dia perlu ada satu perasaan nak mendidik, nak membimbing pelajar untuk jadi seseorang yang berguna, baik daripada segi disiplinnya, daripada segi sasiahnya, dan kita kena fikirkan kemenjadian pelajar. Okay, so dalam surat siaran KPM pun telah menyatakan semua guru adalah guru bimbingan, semua guru adalah guru disiplin. So sama-sama kita saling membantu sebenarnya. Okay, untuk mendekati pelajar ni kita kena jadi good teacher lah. Nak jadi good teacher ni sebenarnya kena ada pelbagai kemahiran lah yang kita perlu siap sedia dalam diri kita. Kita tak boleh nak kata bergantung dengan satu kebolehan, satu bakat saja yang menyebabkan kita dapat mendekati para pelajar.
Okey, bagi saya pertamanya kemahiran yang paling penting, yang paling cikgu-cikgu semua kena ada adalah kemahiran komunikasi. Saya tekankan lagi sekali komunikasi. Kenapa? Sebab komunikasi ni yang membawa kita kepada untuk dekat dengan pelajar. Komunikasi ini juga menyebabkan kita dekat dengan ibu bapa. Komunikasi ini juga menyebabkan kita dapat sokongan daripada rakan-rakan guru yang lain. Jadi kita perlu kena apa nama, kita dah kena mula bersedia-sedia untuk meningkatkan kemahiran komunikasi kita, supaya kita dapat menerima cadangan daripada orang, pendapat daripada orang, dan kita sentiasa mengalung-alung pelajar. Okey, yang kedua, nak jadi good teacher ni ataupun cikgu yang baik ni adalah menjadi pendengar yang baik. Okey, sebab semua semua pelajar ni, setiap pelajar ni kita ada latar belakang yang berbeza. Setiap pelajar ni dia ada masalah yang berbeza. Setiap pelajar ni ada cerita yang berbeza. Jadi sebagai seorang guru ni, kalau nak mendekati pelajar, kita kena jadi good listener. Jadi pendengar yang baik. Okey. Kadang-kadang kita kalau dah banyak mendengar pun kita rasa malas dengar kan. Tapi cuba bagi masa untuk pelajar-pelajar ni, tak kira pelajar tu bermasalah ke, pelajar tu pelajar yang baik. Kadang-kadang pelajar yang bagus ni pun dia ada masalah yang tersendiri sebenarnya. Yang dia perlu kongsikan, dan kadang-kadang di rumah tak ada orang yang boleh mendengar dia. Dia hanya cuma mendengar untuk menjadi yang terbaik saja. Tapi kita pula kena mendengar daripada sudut hati dia, dia mampu tak sebenarnya untuk menjadi yang terbaik ataupun mencapai matlamat ibu bapa dia tu. Okey. Yang ketiga, nak jadi good teacher ni adalah kita perlu fokus kepada meningkatkan atau membentuk kerjasama sesama murid. Kita kena didik pelajar untuk bekerjasama, untuk berada dalam teamwork, kerja walaupun ada persaingan antara pelajar nak dapat pelajar yang terbaik, tapi kena pupuk semangat kerjasama tu. Supaya kita kenal pelajar-pelajar kita, supaya tak ada pelajar yang terpulau. Kita bagi layanan yang sama adil kepada pelajar-pelajar kita. Ya. Okey. Yang seterusnya, untuk menjadi guru yang baik ataupun untuk menarik minat pelajar ni, kita kena jadi seorang guru yang dapat menyesuaikan diri dalam banyak benda. Kita tak boleh lah kata straight. Jadi cikgu yang straight je. Jadi yang cikgu yang tegas ikut dia je. Tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya kita kadang-kadang kena main pelbagai peranai. Kadang-kadang kena ada humor sikit, kadang-kadang kena ada santai sikit. Tak boleh lah nak serius saja kan. Macam mana Hafiz kalau misalnya jumpa dengan cikgu yang serius je? Agak-agaknya macam mana? Memang tertakut. Kalau dalam kelas cikgu tu serius je, boleh tak belajar? Memang tak lah. Maksudnya sebagai cikgu pun kita kena ada sedikit kepelbagaian lah. Maksudnya kita kena main peranan, sebab kadang-kadang kita kena main peranan sebagai parenting sikit, child sikit, supaya pelajar mudah mesra dengan kita. Okey, dan kita dapat menyesuaikan diri dalam keadaan. Sebab pelajar kita ni latar belakang dia berbeza. Okey, kadang-kadang mungkin kita tengok pelajar perempuan tapi sikap macam lelaki. Sebab apa? Bila kita tengok-tengok rupanya dia seorang ni perempuan dalam keluarga dia kan. So dia kenalah sesuai, menerimalah keadaan dia tu. Nak tegur tu tegur yang tidak menghina ataupun tegur yang membantu dia untuk berubah. Okey, selain daripada tu, untuk menjadi guru yang yang dapat menarik minat, kita pun kena menarik lah. Kita kena ada kita kena sentiasa memberi galakan kepada pelajar, sentiasa memberi motivasi kepada pelajar, dan orang kata bantu pelajar untuk mendapatkan cara yang terbaik dalam pembelajaran.
Okey, dan kita kena sentiasa aktif lah. Okey, kalau cikgu murung aja kan, menarik tak agak-agaknya kelas kita? Memang tak. Belajar dengan menarik. Okey, kita kena ceria lah sikit supaya pelajar dapat tertarik dengan dan memberi perhatian kepada kita. Betul. Okey. Selain daripada itu adalah beberapa perkara lagi selain daripada itu empathy. Empathy vs simpati. Empathy ni macam mana maksudnya? Empathy ni maksudnya kita cuba kenal latar belakang lah ataupun kita perlu seprihatin kepada pelajar. Tengok pelajar tu murung, tiba-tiba tak hadir kelas, banyak ponting kelas kita, mungkin ada sebab jaranglah kalau sesuatu masalah tu hadir tanpa sebab. Itu dia cari masalah, dia bukannya maksudnya kita kena sentiasa prihatin. Lagi satu nak jadi cikgu ni Hafiz, yang paling penting, ni sangat penting Hafiz, kena sabar. Kena banyak sabar. Sebab budak ni macam-macam perangai. Satu kelas kurang Hafiz. Kelas Hafiz berapa orang? Kalau di Unit ruminant that kita ada lebih kurang itu paling banyak saya ajar satu batch satu lebih kurang 20 orang. 20 ke 23 macam tu lah. 23 tu perangai dia sama tak? Oh, tak ada. Itu pun macam-macam Ada. Kan macam-macam kan, nak habiskan satu tugasan tu ataupun nak pastikan dia ikut arahan kita tu, macam-macam kerenah ada kan. Jadinya cikgu kenapa? Kena sabar. Jadi ni memang banyak kena sabar, tapi janganlah sampai budak memperolokkan kita ataupun budak memain-mainkan kita kan. Kena tengok keadaan. Kadang-kadang kita kena bertegas sikit lah. Okey. Selain daripada tu, kita kena aplikasikan best practice. Maksudnya kena cari kepelbagaian cara untuk menyampaikan pelajaran kita. Jangan stay pada satu benda je. Tambah-tambah sekarang ni PDPR kan, pembelajaran norma baharu kan. Macam-macam yang kita kena cuba pelajari lah. Cikgu kena sentiasa mengikuti pengembangan daripada masa ke semasa. Okay, itulah antara ciri-cirinya Hafiz. Sebenarnya banyak nak share, tapi mungkin nanti kita akan bincangkan sikit-sikit lepas ni dalam soalan-soalan yang akan diutarakan oleh peserta-peserta live kita. Yes, betul. InsyaAllah. So sebenarnya bagi saya tadi yang kunci utama tu adalah memang sabar lah. Betul lah. Sabar tu adalah kunci utama menjadi seorang guru. Dah berapa tahun saya part time di sana dan yalah, kita pun memang itulah sebenarnya. Sabar tu memang kena penting lah. Okay, so that sebelum kita pergi kepada slot yang seterusnya ataupun soalan-soalan yang juga kan, mungkin kita boleh bagi rehat sekejap 5 minit untuk kita punya panel, santai kejap. Okay, boleh minum air kejap kan. So kita rehat sekejap 5 minit dan kita akan tayangkan satu video mengenai Collaboration of Intan dan mungkin perasan sebenarnya dalam 2 semester ini kita punya panel banyak daripada Collaboration of Intan dan saya ni pun bertanya. Mungkin ada tertanya apa menarik Collaboration of Intan ni. Mungkin kalau ada yang penonton-penonton daripada UPSI, daripada Sains Tanian hari tu yang ada yang pernah menyertai lawatan ke sana, itu pun anda dah dapat tengok. Tapi mungkin yang tak sertai mungkin boleh tengok video ni, kita tengok apa yang menarik ada di Collaboration of Intan.
Okay, so Alhamdulillah selesai video mengenai College Vocational Pertanian Teluk Intan. Kalau kita tengok ni, itu adalah video daripada unit counselling di sendiri. Dan untuk maklumat semua, saya rasa saya tak terlewat untuk ucapkan tahniah kepada College Teluk Intan kerana dapat full kemasukan pelajar sepenuhnya pada tahun ini. Kan, sebab nak mendapatkan itu satu cakap kerja pemasaran promosi yang agak-agak kuat kita kena adakan. Sebab untuk orang cakap menarik minat untuk dalam bidang pertanian ni bukanlah satu kerja yang senang kan. Tidak semua generasi sekarang untuk berminat dalam bidang pertanian, nak bekerja dengan benda-benda kotor, nak bekerja dengan tanah kan. So that saya ucapkan tahniah sekali lagi daripada pihak kami kepada College Vocational Teluk Intan di atas full kuota yang dapat. Okay, so kita pergi pada slot seterusnya. Okay, selain daripada apa yang Kak Jah cakap tadi tu, kena bersabar, kena apa semua, apakah kemahiran-kemahiran yang lain selain daripada mengajar? Contoh, mungkin guru ni dia kena ada pengalaman, dia kena ada kemahiran dari segi ICT, dia kena ada kemahiran dalam contoh dia kena ada kemahiran dalam menguruskan program ke apa. Selain pada mengajar, bagi pendapat Kak Jah, apa lagi guru ni kena ada mahir sebenarnya? Okay, silakan Kak Jah. Okay, Hafizah, daripada segi kemahiran tu sebenarnya selain daripada apa yang saya sebutkan tadi tu, banyak lagi kemahiran-kemahiran lain yang perlu cikgu cikgu ada, ya, yang perlu cikgu bakal-bakal guru semua bersedia. Pertamanya yang macam Hafiz cakap tadi lah, yang antara tambahan dari kemahiran lain tu kan, kemahiran dalam aplikasi ICT, ya, dan juga komunikasi. Yang kedua, kemahiran menyelesaikan masalah pun penting sebenarnya. Sebagai guru ni, kita kena mahir dalam menyelesaikan masalah sebab setiap pelajar ni dia bawa cara yang berbeza, masalah yang berbeza. Jadi sebagai seorang guru ni dia tak perlu ada rasa takut, ya. Dia sentiasa kena berfikir rasional untuk menyelesaikan masalah. Mungkin tiba-tiba ada pelajar-pelajar yang bergaduh dalam kelas ke, cikgu sebenarnya sebagai orang tengah yang kena selesaikan itu secara adil. Yang seterusnya, sebagai seorang guru ni juga dia adalah sebagai pemudah cara ataupun facilitator. Jadinya kena cari cara jalan yang terbaik untuk menyampaikan PDP dalam kelas ataupun PDP secara online. Pemudah cara, ya, facilitator. Selain daripada tu, kemahiran parenting, ya, keibubapaan pun kena ada kaedah memujuk, kena berbincang secara matang. Sebab sekarang ni budak-budak kita daripada segi psikologinya, daripada segi nampak image yang ditunjukkan nampak matang, tapi bila kita tengok daripada segi psikologi, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka menguruskan masa, sebenarnya mereka belum lagi mencapai kematangan. Jadi melalui kemahiran parenting ini ataupun kemahiran keibubapaan inilah kita bantu pelajar untuk menguruskan masalah ataupun perkara-perkara itu secara matang dan bijak lah, ya. Selain daripada tu, kemahiran sebagai pendidik ni pun kita perlu ada kemahiran menguruskan masa yang baik dan berkesan, ya. Sebab kita ni, Hafiz, ya, selain daripada mengajar, kita ada tugas lain sebenarnya. Yang lepas ni kita akan bincang, sebenarnya cikgu ni peranan dia besar di sekolah, bukannya mengajar je. Ini semua guru-guru, bakal-bakal guru ni kena tahu. Nanti masuk sekolah ada macam-macam jawatan kan, jut pula. Sebab sebenarnya cikgu ni bukanlah hanya untuk mengajar, banyak lagi peranan. Jadinya cikgu ni kena bijak menguruskan masa, menguruskan masa untuk hal peribadi, uruskan masa untuk melaksanakan tugas hakiki dan lantikan sebagainya. Okey, selain daripada tu, cikgu ni juga dia perlu ada motivasi diri yang tinggi. Sebelum mengajar, kita pastikan diri kita dalam keadaan yang tenteram, relax, dan juga dalam keadaan yang rasional. Okey.
Jadinya cikgu pun kena ada motivasi diri yang tinggi lah. Jangan cepat down, tiba-tiba masuk kelas rasa tak yakin, ya. Cepat marah ke, ya, tak dapat nak mengawal kemarahan. Jadinya semua perkara tu cikgu kena uruskan sebaik mungkin. Selain pada tu, cikgu juga kena ada kemahiran menguruskan aduan dan juga menguruskan risiko. Sebab kita ni sebagai seorang guru, kita sentiasa terdedah dengan pelbagai risiko, juga kita sentiasa menerima pelbagai aduan. Ibu bapa mengadu macam ni, pelajar mengadu macam ni, rakan-rakan kelas, rakan-rakan guru mengadu macam ni. So kita sebagai seorang guru perlu ada kemahiran menguruskan aduan dan juga risiko. Risiko ni maksudnya kita pun nanti akan budak-budak bersukan, ya. Kita ada aktiviti-aktiviti lapangan dengan pelajar. Jadi seorang guru kena sentiasa prihatin terhadap perkara-perkara tersebut lah. Okey. Selain daripada tu, mengajar juga Hafiz, banyak peranan kita sebenarnya. Bukan sahaja fokus kepada mengajar tu je. Macam Hafiz sendiri pun kan, masa praktikal pun macam-macam kita minta bantuan daripada Hafiz kan. Okey. Antara peranan lain tu nanti kita bincang lepas ni lah. Macam banyak juga sebenarnya peranan kita sebagai seorang pendidik, bukan sahaja mengajar. Okey, jam macam cakap tadi, kita selain mendidik kita ada kerja lain sebab macam contoh di sebuah sekolah, apakah kepelbagaian tugas yang cakap umum sebenarnya? Okay, kepelbagaian tugas ni selain daripada mengajar Hafiz, kita juga ada tugas dalam pengurusan pentadbiran. Kita juga terlibat dalam menguruskan aset, kita terlibat dalam menguruskan keuangan, keuangan. Kita juga menguruskan, kita juga terlibat dengan lantikan-lantikan lain. Contohnya mungkin jadi SUP PIBG, ahli jatuhan kuasa PIBG dan sebagainya. Jadi kita kena bersedia. Dan cikgu-cikgu, bakal-bakal guru kena tahu kita bukan sahaja mengajar. Mengajar tu tugas hakiki kita lah. Macam saya kaunselor, tugas hakiki saya adalah melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Macam cikgu-cikgu lain pun ada juga lantikan-lantikan lain selain daripada mengajar tu. Okey, seterusnya selepas pengurusan pentadbiran, kita juga cikgu-cikgu pun mungkin terlibat dengan pengurusan ehwal pelajar. Contohnya kebajikan pelajar, mungkin cikgu dilantik sebagai guru kelas, kan? Kena ambil attendance, kena uruskan pelajar, kena uruskan data murid dan sebagainya, kan? Macam-macam benda yang kita kena uruskan, termasuklah bantuan kepada pelajar. Jadi cikgu pun kena bersedia daripada segi itu, kena mendalami setiap anak-anak buah cikgu tu, anak-anak murid cikgu tu. Kalau cikgu sebagai ketua guru kelas. Okey, daripada tu cikgu pun mungkin terlibat dalam sukan dan kurikulum. Biasanya seorang cikgu tu diberi satu sukan, satu persatuan dan juga satu badan uniform. So kalau macam tiba-tiba cikgu tak pernah berkawat kan, tiba-tiba jadi cikgu KRS, kau kena belajar lah, kena sesuaikan diri apa yang cikgu pegang. Janganlah pula nanti dah mengajar rasa macam nak demam je kan. Setiap kali hari Rabu je, kalau kat KB Teluk Intan, sukan dan kurikulum kan hari Rabu. Kan, hari Rabu je nak demam, sebab tak pernah berkawat kan. Jadinya cikgu kena sesuaikan dirilah. Sebab ni salah satu tugas cikgu sebagai penyaras sukan dan kurikulum. Persatuan, mungkin memegang persatuan macam cikgu semua sains pertanian kan, mungkin akan memegang kelab pertanian, persatuan sains pertanian dan sebagainya. Jadi ni cikgu kena kreatif, bina aktiviti-aktiviti bersama dengan pelajar. Lagi apa dia, sukan pelajar saya dah sebut tadi. Apa saya baru sebut? Aset pun dah sebut. Aset apa semua kan, dalam menguruskan inilah
Lagi satu akademik. Akademik ni yang kita tahu sebenarnya mengajar. Adakah cikgu mengajar saja tak? Ya. Sebagai pengurus akademik, cikgu juga terlibat mungkin aktiviti-aktiviti pembangunan akademik daerah. Ya, cikgu sebagai mungkin ketua panitia. Ya. So jadinya selain daripada mengajar, cikgu juga sebagai pemegang organisasi yang perlu menguruskan anak-anak buah di kalangan guru dan pelajar-pelajar yang berada di institusi tersebut lah. Jadi kena bersedia tu. Ya, bukan kita sebagai guru mengajar je banyak benda. Kadang-kadang cat dinding pun cikgu kan. Ya Fiz? Betul. Okay. Kadang-kadang yang Banyak ada pelajar, di situlah kena ada cikgu. Ya, betul. So, kita pergi pada yang soalan seterusnya. Okey, macam mana akak nampak pendidik masa kini ni sekarang ni, dan in the 5 tahun, 6 tahun akan datang, macam mana akan nampak cabaran dan diorang punya cabaran pada guru-guru baru ni nak hadapi lah sebenarnya. Apa yang akak nampak di masa depannya? Okay, kalau kita nak bincang pasal pendidik masa kini, ya, sebenarnya Hafiz kita boleh klasifikasikan dia kepada dua perkara. Kalau macam akak tengok ya, mungkin kita boleh tengok bila kita mengupas tentang pendidik masa kini tu, kita boleh melihat kepada cabaran dan kita boleh melihat kepada peluang. Ya, betul. Ya, okey, cabarannya apa? Peluangnya apa? Okey, sekarang ni penempatan guru kan yang agak terhad. Okey, macam yalah ada di kalangan senior-senior kamu mungkin yang masih lagi belum posting ya. Sebenarnya kalau dapat posting tu sebenarnya satu peluang, satu rezeki yang anda semua kena hargai dan kena bersungguh-sungguh. Sebab ramai lagi yang masih belum mendapat tempat ya untuk bekerja, terpaksa kerja lain dulu ya sebelum menjadi pendidik. Jadi itu antara cabaran pertama ya. Kalau dah dapat kerja tu bersungguh-sungguhlah ya, sebab itu adalah peluang atau rezeki untuk anda semua. Okey, seterusnya cabaran dan peluang untuk mengikuti perkembangan semasa pendidikan masa kini. Ya, Hafiz tengok sekarang ni daripada kita dulu dari cara pembelajaran tradisional. Yes, betul. Ya, lepas tu sehingga sekarang ni menggunakan teknologi ICT yang luar biasa. Yang dulu kita rasa macam kita dulu memang excited kan nak tengok, nak belajar menggunakan telesidang kan. Tapi rupanya tiba-tiba sampai waktu itu sebenarnya di mana kita belajar, kita boleh mengajar pelajar walaupun pelajar berada di rumah. Perkembangan pesat adalah kita kena ikuti. Dan sebenarnya kalau daripada segi sudut positifnya pula Hafiz, ini adalah peluang untuk kita belajar. Kan, cabarannya tadi kita perlu menempuhi perkembangan dunia pendidikan yang pesat ni kan, yang laju, yang panas. Tapi daripada segi peluangnya sebenarnya kita cuba belajar, kita mula belajar dan kita dah mula aplikasikan dalam pendidikan kita sehari-harian kan. Automatik kita tahu buat video, automatik kita tahu gunakan Google Meet, guna Microsoft Teams, dan macam-macam aplikasi yang kita explore kan. Itu salah satu peluang kalau kita tengok daripada sudut positifnya. Okey? Walaupun dia sebagai daripada cabaran kan. Okey? Dan seterusnya kalau tengok pada pendidik masa kini ni yang perlu kita perlu bersedialah, antaranya adalah latar belakang pelajar yang berbeza. Ya, sekarang ni dulu kita tengok kategori pelajar ni miskin dan kaya. Pelajar yang ada pendapatan dengan pelajar yang memang miskin kan. Dua tahap je. Tapi sekarang ni bila kita tengok daripada segi justifikasi ekonomi, latar belakang ekonomi, daripada segi justifikasi sosial ya, pelajar teacher,
pelajar ada masalah disiplin, pelajar ponting, apa kalau macam akak sendiri ada kaunseling berfokus, beberapa kaunseling berfokus, ada masalah akademik, ada masalah disiplin, ada yang masalah orang kata apa, mungkin yang ada yang terlibat dengan jubana dan sebagainya, ya, latar belakang berbeza. Dan kalau kita nak kenal pelajar tu, bukan kita kenal pelajar dia, cikgu kena ambil tahu juga sedikit sebanyak tentang latar belakang keluarga dia. Jadi kat situ cabaran dia besar, Fiz. Memang kena sabar, kena banyak sabar, kena kreatif, kena proaktif dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik ni. Jadi rasa 3 perkara tu pun dah cukup besar dah untuk bakal guru apa namanya lihat dan hadam, ya. Okey. So terima kasih Kak. Selesai untuk sesi untuk hari ini dan kita terus pada sesi soal jawab. So bagi yang ada soalan boleh tulis di ruang komen. So di ruang komen ni pun kita dah ada 3 persoalan. Soalan pertama daripada Ratika Ikatika. Berdasarkan pengalaman Cikgu Jah, apakah cabaran yang biasa berlaku semasa menyelesaikan masalah pelajar? Okey, terima kasih Nur Atika. Ni bakal cikgu jugalah ya. Ya. Okey, Assalamualaikum Nur Atika. Nur Atika Ika. Okey. Pengalaman saya setiap masalah pelajar itu cabarannya berbeza. Okey. Tapi biasanya lah daripada segi apa normalnya, cabaran yang biasa hadapi pertamanya adalah untuk mungkin mendapatkan kerjasama daripada itu sendiri. Macam mana daripada segi kerjasama? Maksudnya sebagai kaunselor kita perlu menerapkan kepercayaan pelajar terhadap kita. Kita perlu menerapkan penerimaan tanpa syarat. Maksudnya walaupun macam mana senakal, mana pun kita rasa kita melayan itu macam pelajar biasa yang tak ada apa-apa, supaya dia tak rasa dilabel, tak rasa dipinggirkan, ataupun dia tak rasa dia tu dipanggil adalah pelajar bermasalah. Okey, jadinya kita ambil masa sebenarnya Hafiz untuk menguruskan satu-satu masalah tu. Memang kadang-kadang mengambil masa 2-3 sesi. Sebagai kaunselor kan, kadang-kadang tak semua orang faham yang sesi kaunseling tu adalah satu proses yang sebenarnya orang kata apa, berperingkat. Di peringkat pencegahan, dia ada peringkat perkembangan, dia ada peringkat pemulihan kan. Jadinya kat situ adalah cabaran-cabarannya lah. Dan saya bersyukur sebab di KBTI pensyarah-pensyarah dan juga kaki tangan sangat bersokongan kepada unit psikologi dan kerjaya. Jadinya kalau saya nak ambil pelajar ke ataupun saya nak minta bantuan dan sokongan daripada para guru ni memang tak jadi masalah. Mereka sentiasa membantu dan sentiasa memberi ruang kepada kami untuk membantu pelajar. Jadi itu saya kata cabaran itu berbeza. Di tempat lain mungkin susah sikit, tapi di KBTI saya nampak sangat mendapat kerjasama daripada semua pensyarah dan kaki tangan lah, termasuk pentadbiran dan pengurusan kolej. Betul Kak Jah, saya sendiri yang dah cakap apa bertahun kat sana, saya nampak teamwork yang diberikan oleh cikgu-cikgu kalau original dia pada zaman saya SPM sampailah ke hari ni, walaupun kita dah bertukar banyak pengetua, banyak pengarah sekalipun, dia punya teamwork tu orang cakap sentiasa, orang cakap kalau ada masalah kita akan selesaikan cepat, apa semua orang cakap sentiasa bagus lah saya nampak di situ. Dan orang cakap boleh jadikan contoh kepada cikgu-cikgu yang barulah. So kat sini ada lagi 2 soalan, tapi saya rasa saya gabungkan soalan ni sebab dia soalan hampir sama. Soalan daripada Nur Masdiana Masran dan Auni Zulkiflim. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apakah cabaran yang biasa dihadapi oleh guru semasa mengajar PDPR, dan saya gabungkan soalan ni, dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah pelajar yang tak adil untuk belajar PDPR?
Okay, PDPR ni masalah sejagat kot ya. Okey. Okey, di kelas online ni. Okey, cabaran dia sangat besar ni, Mas Diana. Pertama tu lah kata tadi, cabarannya cikgu perlu proaktif untuk menyediakan bahan PDP. Tapi saya tengok sekarang ni dunia cikgu baru ni dia dah makin menarik kan. Betul. Okey, cikgu pun dah cuba pelbagai aplikasi, cikgu dah menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik perhatian pelajar mengikuti pembelajaran di rumah. Okey. Dan dulu mungkin cikgu hanya bergantung dengan online melalui Google Meet dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita pun ada satu lagi kaedah yang dinamakan offline. Kaedah offline ni maksudnya bukan sahaja perjumpaan secara Google Meet macam ni. Mungkin cikgu akan masukkan nota ataupun menggunakan kaedah-kaedah yang lebih ringan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dalam satu-satu bahan pengajian tu pun cikgu menyediakan pelbagai kaedah untuk memastikan anak-anak pelajar ni mengikuti PDPR. Okey, nak menyediakan satu bahan tu bukan satu perkara yang mudah ya. Mas Diana sentiasa cikgu kena proaktif dan cikgu sentiasa kena prihatin terhadap masalah pelajar. Kadang-kadang pelajar kita ni ada yang tidak berkemampuan kan, yang ada kekangan nak beli data ataupun duduk di pedalaman. Macam saya ada anak pelajar orang asli yang duduk di tengah tasik banding ni di Gerik sana tu. Dan memang tak ada kemudahan internet. Jadinya caranya antara salah satunya kami berhubunglah dengan pihak JAKWA, dengan SU pendidikan orang asli supaya maklumat berkaitan dengan PDP ni dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar. Jadinya pelajar-pelajar ni cikgu-cikgu ni sentiasa kena bersedia lah dan sentiasa kena aktif untuk menyediakan bahan PDPR supaya dengan cara apa pun pelajar-pelajar dapat mengikuti PDPR. Okey. Cara untuk mengatasi saya dah cerita sambil-sambil tadi tu. Salah satu kita dapat kerjasama daripada pihak yang berkaitan JAKWA ataupun kalau misalnya kita kena semak latar belakang, mungkin kita boleh call ibu bapa dia untuk memaklumkan jadual ataupun ketidakhadiran pelajar dalam kelas, ataupun kita boleh explore sendiri apa masalah pelajar. Cubalah dalam pelbagai cara. Dan setakat ini banyak ibu bapa memberi kerjasama yang baiklah supaya anak-anak pelajar ni, anak-anak mereka ni dapat mengikuti PDPR dengan berkesan walaupun berada di rumah. Okey Kak, terima kasih Kak. So alhamdulillah selesai sesi soal jawab. Mungkin lepas ni mungkin kalau ada persoalan boleh terus bagi di ruang komen. InsyaAllah Kak Jah kita akan cuba jawab di ruang komen lah. Okey, sebelum kita menghabiskan program kita pada hari ini, mungkin daripada pihak Kak Jah sendiri, Unit Bimbingan dan Kaunseling Vocational, ada nasihat kepada bakal-bakal guru ni untuk orang cakap beri nasihat pada mereka, untuk kita, untuk guru-guru ni, untuk sentiasa orang cakap berusaha bersungguh untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dan berjaya di masa hadapan. Okey, pertama tadi saya nak sikitlah berkaitan dengan ni, guru, semua guru adalah guru bimbingan, bukan kaunseling, guru bimbingan, semua guru adalah guru disiplin. Okey, nasihat saya ataupun bukanlah perkongsian saya untuk menjadi bakal pendidik ni, adik-adik sekalian, yang paling penting adalah anda perlu pertama, kalau dah posting tu, pertama perkara anda perlu buat adalah anda perlu bersyukur kerana ditempatkan untuk bekerja dan mengajar. Yang kedua, menyesuaikan diri dalam banyak keadaan, menyesuaikan dengan guru-guru yang telah berpengalaman,
mendekati pihak pengurusan dan pentadbiran supaya jelas dapat melihat apa sasaran atau pematlamat satu-satu institusi tu. Okey. Dan yang ketiga, jangan mudah give up dengan sedikit cabaran ataupun sedikit komen atau kritikan, ya. Sebagai manusia biasa, saya faham, ya. Saya sendiri pun kata apa, tak mampu nak dengar semua kan kritikan ke, tapi kita perlu yelah, terasa tu terasa, tapi kita kena cepat rasional, cepat rasional, supaya kita dapat bertindak dengan matang dan supaya benda tu tidak berpanjangan dan tidak menjadi masalah yang terpendam bagi kita. Jadi bagi saya persediaan-persediaan itu penting, ya. Jangan takut sentiasa mengambil peluang untuk menonjolkan diri, ya. Sentiasa melihat keperluan murid dan juga ibu bapa, bukan kehendak keperluan. Apa beza keperluan dengan kehendak tu? Keperluan itu sebenarnya benda yang memang menjadi asas kepada kecemerlangan akademik pelajar. Kalau kehendak tu apa bagai, kalau boleh nak kelas ada aircon, nak kelas ada TV besar dan sebagainya, itu kena bezakan, antara keperluan dan kehendak. Jadinya sebagai cikgu ni kena matang lah, matang dalam berinteraksi, matang dalam berhubungan, matang dalam memberi tunjuk ajar, matang dalam menerima tunjuk ajar. Okay, macam saya pun saya sentiasa masih belajar, Fiz. Kalau akak masih belajar, saya lagi banyak nak kena belajar. So that belajar tua ke muda ke, berapa tahun kita mengajar pun kita kena share pengalaman kita. Ya, betul. Betul tu Kak. So terima kasih kepada Cik Jamalah kita ataupun saya lebih sini sebagai Kak Jah atas perkongsian pada untuk hari ini. So that perkongsian macam ni bukan selalu kami bawakan daripada Persep sebenarnya. So banyak sebenarnya yang banyak lagi yang boleh dikongsikan sebenarnya. Saya sendiri nampak dengan saya bukan senang untuk jadi seorang guru. Ada macam masa ni kita kena randuk naik boat untuk mencari pelajar, kan. Batu mana yang pelajar-pelajar tak ada tu kita hadir ke rumah, kan. Saya rasa untuk menjadi seorang guru ni bukanlah kita terikat dengan mengajar saja. Banyak benda lagi sebenarnya, nak kesabaran kita, nak kesabaran anak murid lagi, kan. So bermacam-macam sebenarnya cabaran menjadi seorang guru ni. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Jamalia binti Sajali atas perkongsian pada hari ni. InsyaAllah dari masa ke semasa mungkin webinar seperti ini akan dibuat, boleh dilangsungkan lagi bersama dengan Kolej Vocasional Kelantan. So sebelum saya menamatkan program saya pada hari ini, mungkin saya akan berkongsikan sedikit maklumat untuk di bahagian Persep. Kita ada satu program pada esok pada 13 Jun bermula pukul 10 pagi dan 12.30 hari. Persediaan asas menjadi usahawan muda bidang ternakan. Ini adalah webinar secara tertutup. Untuk link boleh dapatkan boleh rujuk di poster di laman web FB Persep. So okey, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi lah daripada pihak Persep kepada Cikgu Jamalia lah. So saya harap insyaAllah kita akan orang cakap berhubung lagi daripada masa ke semasa. Okey Kak, terima kasih. Saya pun terima kasih kerana, dan minta maaf lah kalau perkongsian ni kurang, ya. Jadinya terima kasih ya kepada Hafiz dan juga kawan-kawan kerana sudi menyebut saya lah untuk menjadi panel pada hari ini. Okey, sama-sama. Okey. So kami daripada semua gerak kerja Sembang Santai 2.0 mengucapkan terima kasih kepada semua panel yang telah membuat perkongsian. Dan kami memohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada cakap masalah teknikal apa semua. So untuk pelajar-pelajar UPSI, link untuk point MyCat sudah masuk. So anda boleh isi link tersebut. So daripada saya ucapkan terima kasih. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Kak. Okay, sama. Assalamualaikum.